السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. نهيت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدلالة إلى الهدى والدعوة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد، الحمد لله. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah hari ini pinjamkan lagi umur kepada kita. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis kita dapat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis kita dapat fawaid, beberapa faedah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala berkaitan tarbiyah, berkaitan tazkiyah, berkaitan tasawuf, yang mana perkara itu menjadi pedoman kepada kita untuk kita mengenal diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kuliah kita setiap minggu berkaitan tazkiyatun nufus ini, mudah-mudahan setiap minggu juga, bahkan kita harapkan setiap hari ada peningkatan daripada amal kita, ada peningkatan daripada iman kita, ada peningkatan daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah kita dah masuk di bulan Sya'ban, bulan yang sangat hampir dengan bulan Ramadan, bahkan sebelah saja bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini sentiasa menunggu kedatangan bulan Ramadan, dan sentiasa bersiap sedia untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini sebagai salah satu bulan yang kita letak kepada diri kita yang sewajibnya kita jadikan bulan kita mengutip hasil daripada ibadah kita yang sebelumnya, daripada ilmu kita, daripada takwa kita. Di sinilah bulan Ramadan inilah kita nak mengutip hasil. Sebahagian manusia, sebahagian orang, bulan Ramadan baru dia nak bercucuk tanam. Bulan Ramadan baru nak memperbaiki ibadahnya. Bulan Ramadan baru nak meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Bulan Ramadan baru sebahagian baru nak belajar Al-Quran. Bulan Ramadan baru nak memperbaiki solat. Kita orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, kita bila masuk dalam bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan itu untuk untuk kita bermula, untuk kita beribadah. Bahkan pada bulan Ramadan lah sepanjang tahun kita beribadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sepatutnya ibadah kita dah kualiti, dia dah hebat. Bukan sahaja kuantiti, bahkan kualiti. Pada bulan Ramadan kualiti ibadah kita dah hebat. Bukan baru nak belajar. Bila baru nak belajar ni alhamdulillah Allah bagi hidayah.
tetapi kuantiti pun kita tak dapat, kualiti pun kita tak dapat. Jadi persiapan kita sebelum bulan Ramadan ini adalah persiapan yang sangat-sangat memberikan kesan apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan. Jadi yang sepatutnya seperti mana yang saya katakan tadi, bulan Ramadan adalah bulan betul-betul untuk kita beramal, bukan baru nak belajar. Bukan baru nak belajar datang masjid, bukan baru nak belajar pakai kopiah, bukan baru nak belajar pakai sunnah, tetapi sebelum Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan untuk kita kalau bahasa muda yang kau kita nak buat ibadah sepuas hatinya. Apabila kita tak mempersiapkan sebelum Ramadan, kesian guru-guru ni. Guru-guru kesian sebab apa? Nak mentarbiah engkau. Sepatutnya guru ni dapat bagi peluang, dia nak pulun dia punya ibadah, tiba-tiba sebab kita. Tapi alhamdulillah sebagai mujahadah, sebagai jihad kepada guru-guru agama untuk apa? Membimbing orang-orang yang baru dapat hidayah. Sebab itu kalau di Hadramaut pada bulan Ramadan pengajian ni stop. Pengajian ni stop. Paling tidak lepas subuh ada bacaan kitab Rauha dipanggil. Kita baca pun kitab-kitab kisah-kisah sejarah ataupun berkaitan tazkiyatun nufus macam kita pagi ni lah. Memang sangat sesuai. Pagi ni baca kitab-kitab macam ni untuk kita merenung, untuk kita muhasabah diri. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, jangan tunggu lama-lama. Bulan Ramadan baru nak tingkatkan solat. Sebelum Ramadan, sebelum Ramadan kita tingkatkan. Sebelum Ramadan kita tingkatkan. Sebelum Ramadan kita tingkatkan. Yang tak tahu baca Al-Quran, yang masih merangkak baca Al-Quran, hari ini mula. Hari ini mula, bukan dah bulan Ramadan baru nak mula. Kita ingat senang nak ibadah, susah. Jadi kalau yang bukan bulan Ramadan ni pun kita dah susah nak merangkak, kita nak beramal. Jadi jangan harap dekat bulan Ramadan senang-senang kita nak beribadah. Bulan Ramadan kita diuji memang betul-betul dengan hawa nafsu kita. Rupa-rupanya sebelum ni kita asyik salahkan syaitan. Rupa-rupanya syaitan dah kurang dah untuk mengganggu kita, tapi dia lebih kepada hawa nafsu. Yang banyak diganggu ni siapa dia? Orang yang rajin datang masjid, orang yang rajin datang majlis ilmu, orang yang rajin solat. Kan? Ini dia punya syaitan yang datang menghasutnya luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau datang majlis ilmu. Tapi kalau yang di luar, yang di kat sana, yang tak solat, yang tak puasa, dihasut juga, tetapi bukan level-level yang macam datang ke masjid. Jadi akhirnya pada bulan Ramadan dia tak puasa, dia tak solat juga. Habis itu nak salahkan siapa? Syaitan lagi. Sedangkan syaitan pun dah dibelenggu. Rupa-rupanya bukan masalah syaitan semata-mata. Rupa-rupanya kembali kepada diri kita. Rupa-rupanya sebelum Ramadan kita tak nak solat bukan sebab hasutan syaitan semata-mata, tapi sebab diri kita. Rupanya tak nak puasa sebab diri kita, sebab nafsu kita. Jadi kita persiapkan. Ada kawan-kawan kita yang macam tu, kita bagi nasihat. Mudah-mudahan kita juga dapat pahala daripada ibadahnya apabila dia mempersiapkan dirinya sebulan sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para ulama yang mengenal keagungan Ramadan, 6 bulan sebelum datang itibarnya Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Sekarang ni lain. Sebelum bulan Ramadan, 3 bulan sebelum, dan mempersiapkan apa kita nak jual bulan Ramadan ni. Macam mana kita nak mengaut keuntungan pada bulan Ramadan. Macam mana kita nak kutip
keuntungan yang lebih besar daripada Ramadan yang lepas. Jadi mudah-mudahan Allah lindung kita daripada perkara-perkara datangnya bulan Ramadan. Kita hanya ingat keuntungan dunia kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kedua-duanya. Allah bagi kita rezeki zahir, rezeki dunia kita yang cukup bagi kita, dan Allah SWT berikan rezeki akhirat kita di dunia, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dah masuk muka surat berapa? 40, masya-Allah, masya-Allah. Sekejap, kalau tak silap ni belum habis lagi. Yang apa ni? Muka surat 39 ni kan? Baik. Idza arafta dhalika qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah taala. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru. Idza arafta dhalika ayyuhal akhul karim falzim الأدب مع الله قبل الأدب مع غيره، واطلب رضا الله عز وجل قبل غيره، فذلك تدرك بتترك المعاصي وحفظ الشريعة وترك الرخص والتأويلات، ثم عليك بالأدب أمام كل من دلك على خير، لا سيما شيخ المرشد تأدبا بالغا ظاهرا باطنا دون الاعتماد عليهم. Baik, di sini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru. Para ulama mengatakan, para orang-orang soleh mengatakan, laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan kerana guruku maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Sebab itu sebahagian para guru had galbak usilak ila rabbak, di dalam dia mentarbiah seorang murid, dalam dia mendidik seorang murid, apa yang diperlukan adalah hati. Adalah hati. Sebab itu menyebut salah guru kami, iaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur hafizahullah taala wa ra'ah, ketika di dalam jalsah, ketika jalsah bersama beliau, Al-Habib mengatakan apa dia, qalbak usilak ila rabbak. Apa dia? Bagi hati kamu kepada kami untuk kami tarbiyah, untuk kami didik. Oh silak ila rabbak, maka aku akan sambungkan engkau, akan hantarkan engkau, akan sampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia katakan hati? Kenapa dia katakan al-qalb? Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila qulubikum wala ila ajsamikum, la anna Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa bara kita, jasmani kita, jasad kita, tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Jadi sebenarnya yang nak ditarbiyah ini adalah hati. Sebab apa? Hati ini raja bagi segala anggota. Idza salahal jasad, idza salahal jasada kulluh, wa idza fasadal jasada kulluh. Ala innahal qalb. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah, sungguhnya dalam hati itu, dalam jasad itu ada ketulan daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Sesungguhnya dia itu adalah hati. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sebab itu kita beradab kepada Allah, kita juga beradab kepada guru.
Seperti mana kita katakan guru daripada segala guru-guru iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebab apa? Seluruh guru-guru ini kita beradab sebab guru-guru ini bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebab mereka ini penerima wasiat, penerima wirathah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi segala nabi-nabi. Sebab itu kita beradab kepada guru, sebab mereka ini membawa wasiat, membawa warisannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Maka hakikatnya sebenarnya kita mentakzimkan guru, kita beradab dengan guru, kita sopan depan guru, kita berakhlak di depan guru. Sebenarnya kita hakikatnya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ta'assub. Berbeza ta'assub dengan orang yang ta'zim bersama gurunya. Ta'assub ini sehingga mendatangkan fitnah kepada dirinya. Tetapi kalau menta'zimkan guru, dia menjadi perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh beza, nampak luarannya seperti sama, terlampau sayang kepada gurunya, tapi yang ini sayang kepada gurunya, yang ta'assub menjadi fitnah kepada dia. Yang mana ta'zim kepada gurunya, hormat kepada gurunya, dia menjadi perkara yang wasailil wusul ila rabbih, yang menjadi tangga, yang menjadi laluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang ini ta'assub mendatangkan fitnah kepada dirinya. Apabila dia ada guru, bukan sahaja dia menganggap gurunya yang paling baik, tetapi dia memburuk-burukkan guru yang lain, sehingga dia su'ul adab kepada guru-guru yang lain. Tetapi kalau yang mentakzimkan gurunya, murabbinya, mursyidnya, yang menjadi sebab dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang lain penuh adabnya sama dengan gurunya. Bahkan dia menceritakan, bahkan dia menjadi murid bagi segala guru-guru yang dikenali. Sebab apa? Dia adalah pelajar yang berakhlak, murid yang dibimbing oleh mursyid. Memang dia ada guru menjadi pegangannya, tetapi dia tidak menjadikan guru yang lain itu adalah lebih rendah daripada gurunya. Memang dalam hatinya gurunya nombor satu, tetapi tidak meletakkan guru yang lain rendah daripada gurunya. Yang tadi ta'assub tadi, dia meletakkan gurunya paling hebat. Gurunya paling hebat, dalam waktu yang sama dia menghina guru-guru yang lain. Yang lebih teruk lagi, tidak boleh menerima apabila ada kekurangan daripada gurunya dari sudut perkara-perkara yang haram, bukan dari perkara-perkara yang harus. Contoh, gurunya yang dianggap guru ini kaki botol minum arak. Memang guru, tetapi dia meraihkan, dia beli pula arak untuk guru dia. Dia pula tuang arak, kononnya khidmat. Tetapi ini perkara yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi fitnah kepada dirinya. Sebab itu kena beza guru murid yang mentakzimkan gurunya, perkara itu mendatangkan rahmat daripada Allah, perkara itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau murid yang ta'assub dengan gurunya, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berlaku seperti itu. Tidak meraihkan guru-guru yang lain, bahkan su'ul adab kepada guru-guru yang lain. Maka hendaklah kita jadi murid yang ta'zim kepada guru kerana ta'zim kepada Rasul. Kita ta'zim kepada Rasul kerana ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Sebab apa? Kita ini mentazimkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita nak berkumpul bersama mereka. Kita berkumpul, kita bukan berkumpul dengan guru kita. Orang-orang yang soleh, orang yang berguru, ada guru, dia tidak mengharapkan dia dengan gurunya saja, bahkan gurunya pun seperti itu. Sebab itu kita ada ziarah orang soleh, kita ada silaturahim, kita ada ziarah para guru-guru, kita ada ziarah ulama, bahkan yang dah wafat pun kita pergi ziarah makamnya. Ini sebab apa? Al-hub, sebab kecintaan kita kepada mereka yang hasil yang mana asalnya daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita ini bila dibangkitkan, kalau kita cinta mereka, mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama dengan siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Jadi takkan kita menganggap guru kita yang soleh ini sehingga kita menafikan kesolehan orang yang lain, sedangkan Allah nak kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang siddiqin, bahkan yang paling istimewa kita berkumpul dengan para nabi. Khususnya kita nak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau kita cintakan sebaliknya, maka wal'iyadu billah, kita akan digolongkan bersama syaitan. Bahkan syaitan di dunia ni, di dunia syaitan beria-ia nak ajak kita ikut dia. Tapi kalau dekat akhirat, syaitan dah tak nak. Bahkan kalau Allah kumpulkan kita bersama mereka, syaitan awal-awal lagi dah menafikan. Aku cuma bagi tahu, bukan aku ajak. Dia ni yang buat perangai, dia yang ikut apa yang aku cakap. Sedangkan Allah dah turunkan kepada kamu wahyu, Allah dah turunkan kepada kamu Rasul untuk membimbing kamu. Tapi kamu yang apa dia? Yang tidak mengambil pedoman tersebut. Jadi aku berlepas tangan. Itu kerja syaitan. Akhirnya hanya di akhirat sana nanti, hanya Nabi, hanya orang soleh, apabila kita didatangkan kepada mereka, mereka menyambut kita dengan sebaiknya. Tapi kalau syaitan, memang akan dikumpulkan bersama mereka, tapi dia pun menolak kita, tak nak dengan kita. Wal'iyadu billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik. Apabila perkara itu telah engkau ketahui, wahai saudaraku yang mulia, maka hendaklah engkau sentiasa menjaga adab terhadap Allah Azza wa Jalla, sebelum menjaga adab bagi yang lain darinya. Dan hendaklah engkau mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla sebelum mencari keredaan yang lain darinya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang betul. Kita kena cari redha Allah selain daripada Allah. Kita kena cari apa dia? Kita kena beradab selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan lupa, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah fikih. Tetapi kita sebutkan di sini nak maklumkan kepada kita macam mana kita nak beradab dengan Allah, macam mana kita nak kenal Allah kalau bukan melalui guru. Macam mana kita nak kenal keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan melalui guru. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maksud ayat dia, sesungguhnya kami
mengutuskan rasul di kalangan kamu, fi anfusikum, sebagai apa ni? Uswatun hasanah, sebagai pedoman yang paling baik. Maknanya nak kenal Allah mesti ada pedoman. Sekarang ni kita dah tak ada nabi, kita dah tak ada rasul yang kita boleh nampak, kita dah tak ada rasul yang kita boleh yang kita boleh duduk bersama mereka. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan daripada baginda Nabi SAW itu ilmu, supaya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ada rantaian mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau harta yang Nabi tinggalkan, tak semua orang-orang yang ada harta mereka tak cinta harta. Jadi kalau Nabi tinggalkan harta, apa yang kita dapat? Silap-silap orang yang ada harta yang dia terima daripada Nabi, dia tak nak bagi kita. Ini harta, dia menimbulkan hubbud dunya ra'sun kulli qati'ah. Cinta kepada dunia ini kepala bagi segala kejahatan. Jadi kalau contohlah dia menerima warisan harta daripada Nabi, tak dapat umat ni warisan tu. Tak dapat. Bahkan dia jadikan modal untuk apa dia? Untuk cari keuntungan lagi. Keuntungan lagi. Sebab itu ada sebahagian orang sampai menipu dengan apa dia? Yang asli itu aslilah, dengan athar, artifak Rasulullah SAW ini. Yang betul tu betul, tapi yang menipu ni yang kita takut. Tengok, ini yang barang Nabi SAW tak wariskan pun, kan ada, tapi mencari keuntungan daripada artifaknya Nabi Muhammad SAW yang asli-asli. Tapi ada yang sanggup buat replika kata asli. Kita tidak menafikan keagungan, kemuliaan apa sahaja yang ada pada Nabi. Tetapi kalau replika, cakap replika. Kalau asli, alhamdulillah. Supaya apa? Kita tak su'ul adab kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, sehingga mengaul keuntungan daripada yang kita katakan ini asarun Nabi SAW. Itu kalau dunia. Sebab itu Nabi SAW mewariskan ilmu. Sebab apa? Ilmu ini disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid. Ilmu ini berada di mana dia? Berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Bal fi suduril ladzina amanu minkum. Ilmu ini berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Bagikah? Ini kamu. Bagikah? Di kalangankah? Di kalangan kamu. Jadi ilmu ini maknanya tak boleh dinisbahkan dengan harta. Ilmu ini tak boleh dinisbahkan dengan pakaian luaran, tak boleh dinisbahkan dengan apa yang kita ada daripada luaran kita. Sebab apa ilmu ini? Fi suduril ladzina amanu, di dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam hati orang-orang yang beriman. Maknanya kalau dia ada ilmu tapi tak ada takwa, ilmu dia belum ada dalam hati. Berarti kalau dia ada ilmu tapi menjauhkan dirinya kepada Allah, berarti dia ilmunya belum ada dalam hati. Kalau dia berilmu, dia mendatangkan fitnah, maknanya ilmu dia belum ada dalam hati. Ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada guru-guru ini, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut di kalangan hamba-hambaku ulama, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang diberi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman. Bal fi suduril ladzina amanu, bahkan dalam hati orang-orang yang beriman.
Siapa orang yang mereka beriman Allah sifatkan? Siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh. Dan Allah nyatakan siapa mereka ni? Mereka adalah orang-orang yang baik. Fadzalika apa dia? Tudrik bitarkil ma'asi. Maka dengan kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru-guru kita, maka kita akan dapat apa? Meninggalkan segala kemaksiatan. Bila kita utamakan adab kepada Allah, kepada guru-guru kita, maka kita akan dapati apa dia? Kita akan dapat meninggalkan kemaksiatan wa hifdzul syariah. Dan kita dapat wa hifdzul syariah, kita dapat apa dia? Menjaga bahkan berpegang dengan hidup secara bersyariat. Jadi kita boleh tengok kalau orang yang tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala, syariat pun dia tak pandang. Walaupun dia beragama Islam, tapi tak ada adab dengan Allah. Tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada adab dengan Allah, dia lebih memandang orang menghormati pendiriannya. Itu yang sebab tu lahir apa dia? Nak hak asasi kewanitaan lah, nak hak asasi sebagai manusia bebas lah, macam-macam. Ini apa dia? Sebab tak kenal adab dengan Allah. Dia nak mengutamakan orang, mengutamakan adab kepada dirinya, menghormati apa dia? Keinginan mereka. Sebab apa? Kalau kita larang, tidak dibenarkan jual arak di kedai-kedai yang banyak orang Muslim. Ini hak asasi manusia, tak boleh. Hak asasi manusia ni yang lebih tahu jaga dia Allah, agama. Tapi orang-orang macam ni dipanas, tak boleh. Seolah-olah sekarang ni, sebab itu dunia sekarang ni kalau tak ada ilmu, kita nampak alasan-alasan mereka itu munasabah. Oh ya tak ya juga kan, ini hak asasi manusia. Kalau semua dikontrol oleh agama, habislah kita. Kehidupan kita ni kalau tak dikontrol dengan agama, kita lebih buas daripada binatang. Sebab itu adanya agama. Dia membimbing kita, agama menjaga kita sebagai apa dia? Manusia yang fitrah. Tapi disebabkan ada hawa nafsu, disebabkan adanya syaitan, maka kalau kita tak ada bimbingan, kita lebih jahat daripada binatang. Boleh kita tengok sekarang, banyak dah lebih jahat daripada binatang. Haiwan pun kenal jantina dengan jantinanya, dengan siapa dia berkenan. Sekarang sama jenis pun berkenan. Wal'adzubillah. Sekarang ni binatang tu yang tak ada akal, yang tak ada pedoman bagi mereka, tahu pasangan jantina mereka. Ini apa dia? Nak mempertahankan hak asasi manusia, tetapi su'ul adab dengan Allah, biadab dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati syariat, kononnya hak asasi manusia. Jadi ini adalah fitnah kepada umat, fitnah kepada diri mereka sendiri, sesat, bahkan menyesatkan. Wa tarkur rukhas wa ta'wilat. Kemudian apabila kita kenal adab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menolak bermudah-mudah dan andaian-andaian. Nah, ini yang dikatakan tadi. Kalau orang tersebut apa dia?
tak kenal adab dengan Allah, dia punya andaian, dia punya tafsiran pasal agama dia sendiri, agama dia. Kalau dia Islam, dia pandai-pandai tak tafsir. Semacam siapa dia? Si Lepan. Kan? Kononnya sembang menghormati Allah tapi tak ada adab dengan Allah, akhirnya langgar syariat. Ini yang dikatakan tadi. Kalau kita kenal adab Allah, kita menolak bermudah-mudah dan andaian. Tapi kalau orang tak ada adab, maka dia mulalah bermudah-mudah, mudah saja. Solat ni seperti yang saya katakan dulu, apa dia sebutkan? Hanya pahaman kita je, solat ni kita sentiasa solat. Sentiasa solat, kau berjalan kau solat. Jadi tak perlu yang solat yang kita datang ke masjid ni macam tak ada. Yang paling dahsyat lagi, solat ni dalam hati. Kita berjalan pun solat. Ini yang dikatakan kalau tak ada adab dengan Allah, tak kenal adab dengan guru, dia mudah untuk dia buat andaian. Baik. Thumma alayka bil adab amam kulla man dallaka ala khair. Tengok tuan guru mengingatkan kepada kita apa dia kemudiannya. Pula wajiblah engkau menjaga adabmu di hadapan setiap orang yang pernah menunjukkan kepadamu suatu kebaikan. Lebih-lebih lagi guru yang mursyid. Maknanya seluruh guru kita beradab. Ini yang dikatakan mursyid. Pengarangnya pun mursyid. Sebab apa? Dia kenal adab, sehingga diletakkan dekat sini pun apa dia sebutkan? Thumma alayka bil adab amam kull man dallaka ala khair la siyama syekh al mursyid. Maknanya kita kena jaga adab kepada semua orang yang menunjukkan kebaikan kepada kita. Lebih-lebih lagi guru mursyid. Mursyid itu kita memang beradab, tetapi diingatkan oleh tuan guru kita kepada kita apa dia? Orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menunjukkan kita kepada kebaikan pun kita perlu beradab. Sebab itu kata salah seorang ulama, kalau tak silap Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, disebutkan kalau seorang yang mengajarkan saya satu ilmu seorang mengajarkan kepada saya, ana khadim lahu, aku adalah khadim kepadanya. Aku adalah khadim kepadanya. Sekarang bila ada ilmu, kita dapat ilmu dia lain. Bila orang ambil kita dapat ilmu daripada orang lain, tak sama dah macam dulu. Bila dapat ilmu, dia nak mula nak syekh. Tak ingat dah, tak kenal dah adab dia dengan guru dia. Kalau dulu salam guru dia cium tangan, selepas dia dapat ilmu dah jadi terkenal, salam guru macam ni je. Sebab apa? Nak jaga marwah. Nak jaga marwah. Maka dia sudah mula terjerumus dalam apa dia? Maghrur. Terpedaya. Baik. Ta'adduban balighan zahiran wa batinan dunal i'timad alaihim fatanzalik fi syirkin wal iyad billah. Tuan guru ingatkan apa dia? Dengan suatu adab yang halus pada zahir dan batin, tanpa engkau pula bersandar ke atas mereka lantas tergelincir ke dalam syirik. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dari segala sebarang syirik. Betul. Sebahagian orang bila dah ada guru, dia lupa adab dia dengan dia terlampau beradab, sehingga guru dia jadikan sandaran macam mana? Sehingga boleh terjerumus kepada syirik ini. Sampai macam siapa dia? Kita tengok mula-mula kita hormat, tapi yang membawa kepada syirik ini apa dia? Dia lupa Allah itu yang berikan dia guru. Dia lupa Allah yang bimbing dia.
Sehingga segala-galanya ini kalau bukan sebab guru aku ni, aku tak dapat macam ni, guru akulah. Sehingga dia berdoa pun guru dia tak sebut nama Allah dah. Tak sebut nama Allah dah. Tapi ini jarang, memang susah berlaku orang-orang yang dibimbing oleh guru mursyid. Sebab apa? Guru mursyid tak pernah ajak manusia beradab kepada diri mereka. Orang beradab diri mereka hasil adab daripada Allah, hasil adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dai. Tapi yang banyak menjadi masalah seperti ini apabila guru-guru menuntut, kau kena adab dengan aku, engkau kena adab sekian-sekian, kau tak boleh buat macam sekian kepada aku, engkau kena ini mendatangkan syirik. Sebab apa? Dia tak ajar orang adab kepada Allah. Dan kebanyakannya guru yang macam ni dia sendiri tak ada adab kepada Allah. Tengok ayah Pin macam mana, kan? Kebanyakannya suruh jaga adab dengan ni. Ini membuktikan siapa yang menuntut adab ini menuntut adab kepada dirinya, sehingga dia lupa adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melahirkan orang-orang yang biadab. Dia akan melahirkan orang yang biadab. Baik, ini dah habis waktu dah, wallahu alam, tak sempat dah. Minta maaf. Hari ni macam dapat rehat awal malam tadi pukul 10 dah apa ni rehat. Jadi senang sikit. Kalau dah pukul 2 tertidur tu memang mengajar pun mengantuk wallahu alam, minta maaf terlebih sangat masa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta, inna nas'aluka hubbaka wa hubba hubba amalan liqarrabil ila hubbik. Jadi kita berhenti kepada mana dunal i'timad alaihim faltazik fi syirki wal 'iyad billah. Al asbab wallahu wal asbab wallahu a'lam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batil batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa amanna al hisab wa min al 'adab nuzul min jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Sallallahu alaihi wa sallam محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum minna minkum taqabbal yang karim, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kekurangan kita. Namun dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan Allah mencukupkan segala kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.